Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dan terhormat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam ini malam 20 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 9 Ogos 2020 sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis baginda sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak berada secara fizikalnya dalam satu majlis ilmu disebabkan ini adalah kuliah maya, tetapi apabila tuan-tuan dan puan-puan mengikuti kuliah maya ini, maka insya-Allah Allah SWT akan memberikan kelebihan-kelebihan yang ada dalam majlis ilmu. Diturunkan kepada kita barakah, rahmah dan barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para malaikat, dan dikurniakan ketenangan, ini sakinah, ini ketenangan kepada kita dalam majlis ilmu ini, dan dikurniakan kepada kita ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kita akan dikurniakan Allah SWT kelebihan-kelebihan ini apabila kita mengikuti kuliah maya yang diadakan pada malam ini dan juga malam-malam sebelumnya, dan juga malam-malam yang akan datang insya-Allah. Sebenarnya yang telah kita sebutkan, satu kuliah maya kita ialah pengajian kitab At-Tafsirul Munir, mana kita telah pun masuk membincangkan isi kandungan surah Al-Alaq, di mana pada bulan lepas kita telah membincangkan muqaddimah surah Al-Alaq ini.
Dan apabila kita masuk kepada bahagian-bahagian tafsir surah Al-Alaq yang di dalam kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang disusun oleh Fadilatul Syekh Almarhum Syekh Dr. Wahbah Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala, yang dibahagikan, kalau kita lihat di sini tajuknya ialah hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang membaca dan menulis, di mana pada bulan lepas kita telah membincangkan mukadimahnya, iaitu mukadimah surah Alaq ini. Maka bermula pada minggu ini kita akan membincangkan tentang hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang baca dan menulis, yang membicarakan tentang ayat-ayat pertama hingga ayat ke-8 surah Al-Alaq ini. Terlebih dahulu kita lihat kepada hukum tajwid. Sebenarnya biasa sebelum kita masuk kepada tafsir, kita akan membincangkan hukum tajwid. Hukum tajwid 8 ayat pertama surah Al-Alaq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita lihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hukum yang pertama ialah qalqalah surah, iaitu pada kalimah Iqra. Qaf mati, huruf qaf mati di pertengahan kalimah Iqra itu hukumnya ialah qalqalah surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bismi itu dia terus tidak perlu dibaca bi-ismi, terus bismi. Dia ada dua kalimah, bi dan ismi, jadi dia terus sambung saja, wasal di situ, jadi dibaca bismi. Rabbika, jadi ra itu dibaca tebal, yakni tafkhim. Tafkhim ialah menebalkan bunyi ra. Salah satu ra yang ditebalkan bunyinya ialah ialah ra yang berbaris di atas. Rabbikal ladzi, iaitu alif lam syamsiyah. Maka dimasukkan bunyi itu, alladhi. Apabila alif lam itu bertemu dengan lam, maka alladhi, jadilah sabdu pada kalimah alladhi. Alladhi Zalia Bawazi hukum dia mad asli, kerana huruf ya itu adalah huruf mad. Zal itu bawah, huruf ya serupannya adalah huruf mad. Khalaqa, khalaqa, itu dia, iaitu qalqalah kubra, melantunkan bunyi huruf qaf yang berada di akhir kalimah atau akhir ayat. Berbeza dengan Iqra tadi. Iqra tadi juga qalqalah, lantunannya tidak sekuat qaf pada qalqalah pada kalimah khalaqa. Baik. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, ayat yang kedua ialah khalaqal insana min 'alaq. Al insan, alif lam qamariyah, itu alif lam yang bertemu dengan hamzah, maka alif lam itu mati, sukun, maka dibaca al insan, al khalaqal insan, khalaqal insan. Baik, al insana, insana itu nun mati jumpa dengan sin, maka hukumnya ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu dengan sin, ikhfa haqiqi. Apa makna ikhfa? Menyembunyikan bunyi nun mati yang bertemu dengan 15 huruf, antaranya huruf sin. Al insana, tidak jelas bunyi nun mati itu kerana disembunyikan. Jadi al insana, jadi pada nun itu pun tak ada tanda apa-apa, kosong, kerana nun itu bunyinya disembunyikan, yang dinamakan sebagai ikhfa haqiqi. Sana iaitu mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada pada, tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Buktinya iaitu ada alif saghir, alif kecil di atas huruf sin yang berbaris di atas itu. Min khalaqal insana min 'alaq. Min, nun mati jumpa dengan ain, hukumnya izhar halqi. Izhar
halqi. Nun mati jumpa dengan ain izhar halqi. Ya. Maka apa makna izhar halqi? Menyatakan bunyi nun mati yang bertemu dengan 6 huruf. Nun mati ataupun tanwin yang bertemu dengan 6 huruf. Salah satunya adalah huruf ain. Kenapa disebut halqi? Kerana keenam-enam huruf itu tempat keluarnya atau makhrajnya dari kerongkong, yakni halqum, so disebut halqi tadi. Dan nun mati itu ada tanda matinya di situ. Alaqa, sama macam khalaqa pada ayat pertama. Kalau diwakafkan, maka adanya, jadilah hukumnya qalqalah kubra. Kalau kita sambung, maka apa yang berlaku ialah qaf itu asalnya qaf dua bawah qin bertemu dengan hamzah wasal pada iqra, maka tak boleh dibaca khalaq alaqin iqra, tak boleh. Maka dibaca alani alaqin iqra bismi rabbikal ladzi, alaqin iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Itu kalau kita wasal. Tapi ayat-ayat pendek seperti ni tak payahlah kita wasal. Berhentilah. Itu yang lebih baik, tidak menyusahkan kita membacanya. Jadi kita bacalah khalaqal insana min 'alaq. Mudah kan? Ayat ketiga, iqra wa rabbukal akram. Iqra, tadi sama macam iqra pada yang ayat pertama tadi, ada qalqalah surah pada iqra, dan ra itu ditebalkan. Saya terlupa mula-mula tadi. Mula-mula iqra yang pertama tu sama, iqra yang ayat pertama dengan iqra ayat ketiga ni sama, ada dua hukum, iaitu qalqalah surah dan ra ditebalkan, iaitu tafkhim. Iqra wa rabbuka, yang satu lagi ra tafkhim, ra tebal, wa rabbuka, wa rabbukal akram, al akram iaitu alif lam qamariyah, akram ra itu pun dibunyi ditebalkan, iaitu tafkhim. Allazi 'allama bil qalam, ayat keempat. Allazi itu alif lam syamsiyah. Allazi, zi itu mad asli. 'Allama bil qalam, bil qalam, alif lam qamariyah, al qalam. Kemudian ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al insan tadi hukumnya sama macam al insan pada ayat yang kedua serupa, iaitu alif lam qamariyah, kemudian ikhfa haqiqi dan mad tabi'i. Ma lam ya'lam, mad asli. Lam ya'lam, lam ya'lam mim mati jumpa ya, hukum dia izhar syafawi, menyatakan bunyi nun mim mati yang bertemu dengan semua huruf melainkan huruf ba dan huruf mim dan huruf ba. Semuanya itu adalah syafawi, izhar syafawi. Kenapa disebut syafawi? Kerana apabila kita menyatakan mim itu, maka kedua-dua bibir kita terkatup ketika menyebut mim mati itu. Lam ya'lam, tidak ada dengung, kerana bunyi mim mati itu dinyatakan dengan menutup kedua-dua bibir, kan, syafatain, dua bibir, kan, syafawi, kan, lam ya'lam. Baik, kemudian ayat yang kelima, ayat kelima, kalla innal insana la yatgha. Kalla, lam alif pada kalla itu, alif mad pada kalla itu bertemu dengan hamzah pada inna, maka hukumnya ialah mad jaiz munfasil. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada kalimah selepasnya,
selepasnya, bukan yang sama. Kalau dalam kalimah sama, dia jadi mad wajib muttasil. Kalimah yang berbeza, dia jadi mad jaiz mufasil. Hendaklah dibaca huruf mad itu 4 atau 5 harakat. Kalla innal kalla. Jadi kita bacalah panjang 4 harakat. Kalla innal 4 atau 5 harakat. Inna iaitu wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Inna, imma, anna, amma, ini semua adalah wajibul gunnah, wajib didengungkan. Al-insan, hukumnya sama macam ayat Al-insan pada ayat kedua dan ayat yang kelima, sama saja. Alif lam qamariyah, ikhfa haqiqi dan mad tabi'i. La yatgha, la yatgha, yata itu qalqalah sughra, sama macam iqra tadi. Huruf qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimah dilantunkan tidak kuat. La yatgha, tak payah kita, jangan dibaca je la yata gha, la yatgha, itu saja. Itu ialah mad tabi'i, tiada pada tulisan, ada pada bacaan. La yatgha, kalau kita matikan jadi mad asli. Kalau wakaf situ. Kalau kita wasal, jadilah ia mad jaiz munfasil. Kenapa? Kerana mad tabi'i itu, yang dikatakan alif saghir itu, bertemu dengan hamzah pada huruf pada ayat selepasnya. Kalimah ayat selepasnya, ayat yang ke-7 tu, ar-ra'ahu istaghna. Jadilah dia mad jaiz munfasil, baca 4 atau 5. Kalau kita wakaf, baca 2 saja. Ayat yang ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Jadi ar-ra'a itu nun mati jumpa ra. Apa dia hukumnya? Idgham bila gunnah, memasukkan bunyi nun ke dalam huruf ra tanpa dengung. Jadi dia tak ada nun mati situ dah, dia terus macam sabdu. Waktu dekat huruf ra tu ada sabdu, ar-ra'a, tapi sebenarnya ada nun tu, nun mati tu jumpa dengan ra. Hukum dia idgham bila gunnah, ataupun boleh juga disebut idgham kamil, masuk yang sempurna. Sebab apa? Tak ada dengung. Ar-ra'ahu istaghna, ra jelas, iaitu kita tebalkan bunyi dia tafkhim, ra, ra'ahu istaghna. Hamzah alif di atas a, hukumnya mad badal. Kenapa mad badal? Sebab sebelum huruf mad ialah huruf hamzah. A, I, U, itu semua adalah mad badal. Kenapa dipanggil ganti? Sebab asalnya huruf mad yang bertemu dengan hamzah ni, asalnya adalah huruf hamzah juga. A, I, U. Jadi bila hamzah dia tak boleh berjumpa dua hamzah, tak jadi. Dia kena satu mengalah jadi huruf mad. Maka jadilah dia, kalau bagi atas A, kalau bagi bawah I, kalau bagi depan U. Maka itulah maksud mad badal. Jadi harkatnya, panjangnya 2 harkat. Hustaghna, taghna. Jadi tar itu bukan huruf qalqalah, jangan ditara. Taghna, na itu macam la yatgha tadi, mad tabi'i, ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Kalau dimawakafkan, jadilah mad tabi'i. Kalau diwasalkan, sama macam la yatgha pada an tadi, iaitu mad jaiz munfasil. Kenapa? Kerana kalimah ayat selepasnya, ayat ke-8 itu, inna ila rabbika ruj'a, istaghna, na itu bertemu dengan
hamzah pada inna. Maka kalau disambung, maka kita kena baca 4 atau 5 harakat kerana ianya mad jaiz munfasil. Ayat yang ke-8 yang akhir, inna ila rabbika ruj'a. Inna itu adalah wajibul gunnah. Ila itu ialah mad tabi'i. Ada pada, tiada pada tulisan, ada pada bacaan. Rabbika, ra itu ditebalkan. Ditebalkan. Rabbika ruj'a. Ar-ruj'a ialah alif lam syamsiyah, kerana ada sabdu pada ra tu, ar-ruj'a, jangan baca al-ruj'a, tak betul. Ar-ruj'a, ruj'a, ni dia, iaitu qalqalah surah juga, kerana jim mati itu berada di tengah kalimah. Huruf jim mati itu berada di tengah kalimah. Ruj'a itu kita baca, kalau diwakafkan ialah mad tabi'i 2 harakat, dan kalau kita sambung dia jadi mad jaiz munfasil. Itulah kalau tengok dalam Al-Quran tu ada tanda panjang, ada cacing dekat atas. Sebab apa? Sebab kalau kita baca wasal, kita sambung, kena ada hukum lain, iaitu mad jaiz munfasil. Kalau kita wakaf, jadi dia mad tabi'i, baca 2 harakat saja. Jadi itu dia sedikit kupasan tentang hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid untuk ayat 1 hingga ayat 8 surah surah Al-Alaq. Maka kita pergi kepada terjemahan harfiah surah Al-Alaq. Terjemahan harfiah surah Al-Alaq. Kita lihat kepada terjemahan harfiah surah Al-Alaq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra maknanya bacalah, sebab iqra ni adalah fi'il amar, kata perintah. Bahasa Arab dia ada 3 jenis fi'il. Fi'il madhi, kata perbuatan lalu. Fi'il mudhari', kata perbuatan semasa dan yang akan datang. Dan fi'il amar, kata perbuatan perintah. Jadi iqra itu asalnya qara'a yaqra'u, iqra, itu bacalah. Jadi siapa yang disuruh baca ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya. Secara umumnya kita lah. Kerana dalam kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala menyatakan al-ibratu li umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam ayat Quran itu sebenarnya umum untuk seluruh manusia, tidak kepada yang ditujukan semata-mata. Dalam ayat ni dituju pada Nabi SAW, tapi ibrahnya, pengajarannya untuk kita semua. Kemudian bismi, dengan nama. Bi itu dengan ismi, nama. Rabbika, Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi, ismi birabbik, alladhi, yang. Ini isim mausul. Tuhan kamu yang apa? Khalaqa, yang menciptakan, yakni menciptakan semua makhluk manusia. Makhluk ini terbahagi dalam bahasa Arab, makhluk ini terbahagi kepada 4. Apa dia? Insan, iaitu manusia. Yang kedua, haiwan. Haiwan lah, binatang-binatang yang ada di dunia ni berapa ratus ribu jenisnya. Kemudian nabat, tumbuh-tumbuhan. Nah, hayawanat, haiwan-haiwan, nabatat, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada lah, yang apa jenisnya pun. Kemudian jamadat, makhluk Allah yang tidak bernyawa, contoh batu, udara, awan, matahari, bulan, bintang, semualah. Galian-galian minyak, bejeti, emas, perak, tembaga, boksit, semualah. Ini semua adalah jamadat, makhluk-makhluk Allah yang tiada nyawa, dia tak boleh hidup sendiri. Kalau haiwan, manusia ada nyawa, boleh hidup sendiri, tegak berdiri dia. Begitu juga haiwan, ada nyawa, tegak berdiri, hidup, semualah.
Biji tu tumbuh-tumbuhan sama. Dia nyawa kan. Baik. Kemudian ayat yang kedua, khalaqa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Khalaqa, ia ni Allah SWT telah menciptakan al insana, manusia, min, dari, alaqa, segumpal darah. Jadi dalam ayat-ayat awal surah Al-Mu'minun, Allah SWT menerangkan tentang proses kejadian manusia. Tapi ayat tu turun kemudian. Ayat yang pertama turun Nabi SAW ni, Allah SWT sebutkan bahawa Allah Ta'ala cipta manusia itu dari segumpal darah. Kerana apa? Kerana manusia ini adalah makhluk paling mulia, makhluk yang terbaik dicipta Allah SWT. Manusia yang makhluk yang diberikan kepercayaan dan tanggungjawab menjadi khalifah di atas muka bumi. Baik, kemudian ayat yang ketiga, Iqra, bacalah. Maknanya Allah SWT menyuruh Nabi SAW membaca, menyuruh kita membaca. Jadi ada kepentingannya membaca. Cuma pada zaman-zaman IT atau zaman-zaman milenium ni, satu cabaran kepada penerbit-penerbit buku. Kenapa? Kerana sekarang ni orang lebih suka baca internet. Orang lebih suka baca tulisan-tulisan di internet. Maka cabaran kepada pengeluar buku, isikan dengan buku itu biarlah bukan picisan, bukan tulisan-tulisan yang merapu. Biarlah ia berbentuk ilmiah yang boleh menarik orang membaca. Tapi cabarannya begitulah. Tapi itulah sepatutnya kita orang Islam ini ada dalam diri kita semangat membaca. Dan Rabbuka, Tuhanmu itu, ini Allah SWT, Al-Akram, Maha Mulia. Salah satu nama Allah ialah Al-Akram. Ayat yang keempat, Al-Ladhi, yang mengajar. Ini Allah SWT itu yang Al-Ladhi, Allama, mengajar, ini manusia. Jadi Allah SWT ni mengajar manusia, mengajar manusia bil qalam. Mengajar manusia itu menulis dengan pen. Alladhi 'allamal insana yaktubu bil qalam. Itu maksud dia. Mengajar manusia itu menulis dengan pena. Mengajar manusia bil alladhi 'allama bil qalam. Mengajar manusia menggunakan pena, menulis dengan pen. Mengajar manusia menulis. Manusia ini Allah Ta'ala bagi keistimewaannya, boleh membaca dan boleh menulis. Tetapi membaca menulis naklah dipelajari. Tak ada manusia yang tiba-tiba tahu membaca, tahu menulis. Sebab itulah Nabi SAW sendiri pun sifatnya ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kerana apa? Kerana baginda tak pernah belajar membaca dan menulis. Maka mudahlah Allah SWT mendidik Nabi SAW. Jadi itulah, itu salah satu sebab kenapa Al-Quran tidak dapat ditomah sebagai rekaan Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi sifatnya tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Wallahu a'lam. Walaupun ada yang kata kalau macam tu, macam mana Nabi di penyaka? Nabi tak erti, kira Nabi kena tipu lah, kan? Tetapi itu kita serahkan kepada ahli-ahli sejarah membicarakannya. Kerana Nabi SAW bukan tidak ada kemahiran berniaga, malah baginda SAW belajar kemahiran berniaga dari bapa saudaranya Abu Talib, kan, yang mengajak baginda pergi berniaga bersama-sama ke Syam, kan. Jadi Nabi belajar kemahiran berniaga di situ. Dia tak kira Nabi tak kira. Nabi cuma tak erti membaca dan
menulis saja. Tapi Nabi tahu berniaga, kerana Allah SWT berikan kepada Nabi sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, sifat batalah. Kan tak mungkin Nabi ni bodoh boleh ditipu orang ketika berniaga, dan tak mungkin Nabi ni membohong, menipu orang ketika berniaga. Dan Nabi ni ada sifat amanah. Nabi tak pernah khianat, tak pernah tipu duit, tak pernah mengkhianati amanah yang diberi. Sebab itulah akhirnya Nabi SAW diberi kepercayaan memperniagakan barangan-barangan Siti Khadijah kemudiannya. Kerana Nabi ada sifat amanah. Siti Khadijah tengok kalau bagi orang lain lesap kata aku dengan barang berniaga aku, dengan duit aku semua lebuh. Kata orang Perak, lebuh. Buat lari. Tapi dengan Muhammad aku percaya dia seorang yang amanah. Maka aku beri kepercayaan pada Muhammad berniaga, bawa balik dapat keuntungan yang besar. Siti Khadijah tanya kepada Maisarah, bukan Nabi, bukan Siti Khadijah bagi je Nabi Muhammad SAW ni berniaga di Syam. Khadijah kirimkan orang kepercayaannya Maisarah, ikut sekali tengok macam mana Nabi berniaga di Syam. Maka Maisarah cerita balik Nabi ni macam ni, semua bagus-bagus. Dari situlah timbulnya rasa kasih dan cinta Siti Khadijah pada Nabi SAW. Sehingga terpikat Siti Khadijah nak menjadikan Nabi SAW ni suami. Jadi suaminya dunia sampai ke akhirat. Baik, jadi itu dia tadi. Kita dah telajak sikit cerita tentang allazi 'allama bil qalam tadi. Kemudian yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama yang Allah Taala mengajarkan al-insana manusia ma apa. Ma ni apa-apa, isim mausul yang membawa makna apa-apa. Luas sifat dia. Sebab itu bahasa Arab ni dia bahasa yang dipilih Allah SWT untuk dijadikan bahasa Al-Quran. Kerana bahasa Arab ni cukup kaya. Dia sebut ma tu apa-apa kita boleh fikir. Ma tu apa-apa. Allah Ta'ala ajar manusia semua apa-apa saja. Tapi Allah Ta'ala tidak menurunkan semua ilmu pada manusia. Jangan lupa, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah SWT sebutlah ayat lain, tidak kamu dikurniakan daripada ilmu melainkan sedikit. Allah Ta'ala bagi ilmu pada manusia. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi manusia supaya manusia ni boleh hidup atas muka bumi itu je. Itu pun ramai manusia yang sombong, bongkak, takbur, membesarkan diri, kufur kepada Allah SWT. Tengok saja Fir'aun, tengok saja Namrud, tengok saja manusia lain yang kufur kepada Allah SWT. Tu Allah Ta'ala bagi ilmu sikit. Kalau Ta'ala bagi ilmu semua, dengan dia boleh cabar Allah SWT lagi sebagai Tuhan. Tapi Allah Ta'ala ajar manusia Allamal insana. Allah Ta'ala ajar manusia itu ma lam ya'lam, apa yang tidak manusia ketahui. Bila manusia dah tahu, dah cukup. Untuk kamu hidup atas dunia ni, mencari kehidupan di atas dunia ni dan menyembah aku, kata Allah SWT, cukup tu. Takat tu je ilmu Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Baik. Kemudian ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Kalla, sungguh-sungguh. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia itu, layatgha, sungguh melampaui batas. Untuk Allah Ta'ala tegaskan. Dengan ilmu yang sikit ni, Allah Ta'ala bagi sikit ni pun manusia boleh jadi satu makhluk yang melampaui batas, yang kufur kepada Allah SWT. Malah ada yang mencabar Allah SWT. Kan, seperti mana Fir'aun suruh banner bangunan tinggi, aku nak pergi capai Tuhan Musa tu. Tengok Fir'aun, wahal Fir'aun nanti matinya di dasar laut merah, layatgha. Itu dia. Baik. Ar-ra'ahu istaghna. An itu adalah zaidah. Kalau ikut penyusun terjemahan harfiah ni, an itu zaidah, tambahan saja, tak ada makna apa-apa. Ra'ahu, yakni kerana ia melihat dirinya,
ra'ahu, kerana ia melihat dirinya. Ra'a, melihat dirinya, manusia ini. Kenapa jadi dia melampau batas? Kerana manusia ini melihat dirinya apa? Istaghna, sudah berkecukupan, dia dah hebat dah, memegang kuasa sampai dia mendakwa diri dia Tuhan. Ini Firaun. Yang manusia dah rasa diri dia hebat, tak ada siapa lagi yang boleh cabar aku, Tuhan pun tak boleh cabar aku. Ya, macam kata Captain Smith, kapten kapal Titanic, kata kapal ni tak boleh tenggelam, Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ni. Masya Allah, ini sifat bongkak manusia. Maka akhirnya dia mati bersama kapal Titanic itu di dasar laut. Kalau dia mati seorang tak apa, berapa ribu mati sama dengan dia. Ini akibat dari kesombongan dan kebongkakan manusia. Kemudian ayat yang ke akhir sekali, inna ila rabbika ruj'a. Inna, sesungguhnya, ila, kepada, rabbika, Tuhanmu lah, ar-ruj'a, tempat kembali. Kalau Allah Ta'ala tegaskan ayat ke-8 ini, sesungguhnya, ya, tempat kembali semua manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walau hebat kamu macam mana pun, kamu asal dari tanah, kembali kamu kepada tanah yang dikebumikan, nanti kamu akan menghadap aku di padang mahsyar. Di situ aku akan tentukan, kata Allah SWT, ke mana hala tuju kamu, ke syurga ataupun ke neraka. Jadi jangan suka-suka mengatakan orang tak ada hala tuju, tuan. Dia ni manusia, dia ni buat persatuan tak ada hala tuju. Jangan macam tu. Semua kita manusia ni ada hala tuju dia, tuan-tuan. Apa hala tujunya? Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Bila? Alam akhir nanti, tuan-tuan. Alam dunia ini tempat kita singgah buat sementara, mengumpul bekal-bekalan amal untuk kita bawa pada Allah SWT ke padang mahsyar nanti. Di situ Allah Ta'ala akan kira, akan tentukan sama kita masuk ke syurga, amin ya Rabb, ataupun ke neraka, walaiyazubillah. Takut itu. Saya tak nak masuk syurga, tuan-tuan pun tak nak masuk syurga. Saya tak nak masuk neraka, tuan-tuan pun tak nak masuk neraka, kan? Tentulah kita semua nak masuk syurga. Tapi nak masuk syurga bukan free, bukan percuma. Mesti kita di dunia ini buat amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, supaya kita boleh kumpul bekal untuk bawa kepada Allah SWT, menuju ke menghadap Allah SWT pada mahsyar nanti, untuk Allah SWT putuskan nasib kita, kesudahan kita. Dan kita mohon pada Allah SWT supaya kesudahan kita itu husnul khatimah. Macam kita selalu doa, Allah makhtim lana bi husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, sudahilah hidup kami sama di dunia ataupun di akhirat nanti, selama-lamanya kehidup sebaik-baik penyudah, sebaik-baik kesudahan, iaitu syurga. Mati kita mati yang baik, dalam kubur pun baik, sampai ke pada mahsyar pun baik, masuk syurga nanti, hidup kita di dunia akhirat nanti jadi kesudahan yang baik. Dan janganlah matikan kami dengan seburuk-buruk kematian. Jangan, waliyazbillah, takut seburuk-buruk kematian. Ya Allah, kita sama-sama doa untuk diri kita dan untuk isteri, suami, anak-anak kita, semua-semua lah yang kita kenali, dan semua-semua kita ni, sama ada yang telah pergi ataupun yang masih berada hidup lagi, dan yang akan hidup nanti. InsyaAllah anak-anak cucu kita, kan? Anak-anak kita hidup dah, cucu kita tak tahu. Tuan-tuan yang dah bercucu, cicit pula keturunan kita. Yang kita pun nak, bukan kita saja, bukan untuk nenek moyang kita, tapi keturunan cucu kita nanti, semuanya begitulah adanya, insya-Allah. Jadi itulah habis kita membincangkan hukum tajwid dan terjemahan harfiah untuk ayat 1 hingga ayat 8 surah Al-Alaq ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, ya, kita akan, kalau diikutkan lagi 2 minggu lah, lagi 2 minggu, kalau ikutkan sepatutnya malam besok gilirannya itu 10, itu pada 10 Ogos kita awalkan, jadi sebab dia ada masa ni kita awalkan, InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada 2 minggu dari sekarang, iaitu pada 24 Ogos 2021.
2020 insyaAllah kita akan terus, kita akan mulakan kupasan tafsir ayat 1 hingga ayat 8. Ya, tajuknya hikmah surah Alaq ini, hikmah kejadian manusia dan pengajaran tentang membaca dan menulis. Ya, dalam kitab Tafsir Munir ni muka surat 308, muka surat 308 insyaAllah. Yang izin Allah SWT kita akan bertemu pada 24 Ogos 2020 nanti insyaAllah. Ya, dah masuk tahun baru 1442 Hijrah nanti insyaAllah. Dengan izinnya kita dah masuk, kita akan masuk ke tahun baru nanti insyaAllah pada kuliah kitab At-Tafsir Munir yang kedua nanti pada bulan Ogos insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsikan pada malam ini manfaat bagi kita bersama. Boleh kita kena pada waktu itu kita mati pada Allah SWT ini kita bersama. Solusi anak kita akan beri misal apa ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang dikongsikan dalam kuliah ini yang terkasar bahasa dan kita surat mohon ampun, maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Dan bertemu kita lagi pada kuliah tafsir Munir yang akan datang. Ya, wallahu rasul alam barakallahu fikum. Aku lakukan zat wa azim li walakum. Kita akhiri kuliah kita malam ini dengan atas tasbih al-kafarah satu asal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin maulana Muhammad rasulillah. Allahumma arhamna hasan wa tafrah ba'di tafrah ma'suma. Allahumma innaluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma batil syarrahum wa farij ijmuhum wa syatit wa tawazza ila muslimin min kilabi ya qahhar ya jabbar ya taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang munzil kitab wa yang mujlis sahad wa zaman ahzab ihzib wa salah bi fadli min sasir rahman rahim rabbana za'il mustafa ma yakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban rabbana alayka tawakkalna wa ilaika masir rabbana taqabbal minna du'ana muslimana wa liman wa liqa'ana wa amala fi hadhihi al-laylatil mubarakah min shahri dhil hijjah kasamil alim. تب لنا يا مولانا انت توهب لنا فيها اسمنا تبنا فيها سماء دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم ومنا منكم تقوى كريم بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.